Okay. Okay, so dalam completely randomized factorial design, ianya adalah seperti completely randomized design. Okay, yang mana randomization berlaku kepada semua sampel. Okay, regardless of dia punya treatment and also dia punya replication. Okay, so kalau kita lihat di sini, kita ada dua factors, temperature and time. Kemudian kita ada level. Untuk temperature kita ada 3 levels. And then time kita ada 3 levels. And then replication ada 3. Jadi number of treatment 3 darab 3 sama dengan 9. Okay. So ini adalah senarai treatment. So treatment is a combination of the levels. Okay, so kita ada 60 kosong, kita ada rep 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay. Tapi apabila kita nak jalankan eksperimen, kita kena randomize kan. Dalam completely randomized design, okay, ke semua ini, iaitu kita ada 9 treatment darab dengan replication 3, maksud ada 27. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab 3, 27. So ke semua 27 ni perlu di randomizekan. Okay, perlu di randomkan. Okay, so jadi untuk run order, so untuk setiap ini perlu ditulis atas secebis kertas. Okay, kemudian ianya perlu digulung, kemudian kita cabut nantinya. Okay, so itu akan menjadikan kita punya run order. So ini contoh replication pertama. Okay, dia cabut, dia dapat 70 kosong rep 1. So inilah dia punya run order 1. Dia cabut sekali lagi, dia dapat 80 42 rep 2. So ini adalah dia punya the second run order. Untuk yang ketiga pula, bila dicabut, dia dapat 70, 40 dan rep yang ketiga dan seterusnya. Okay, jadi ciri completely randomized factorial design ni kalau kita lihat, dia ada more than one factor, okay, dalam eksperimen dia. Dan kemudian kita akan lihat ada perawakan di kalangan replication. Sekejap 1, rep 1, rep 2, rep 3, rep 3, rep 1, 1, 1, rep 2, rep 2. So dia perawak, dia tidak tersusun. So bermaksud ada perawakan randomization di antara replication. Okay. So di situ kita dapat tahu yang mana ianya adalah completely randomized factorial design. Okay, so ini adalah dia punya sambungan dia. Okay. Okay. So kalau kita lihat pula yang kedua, factorial design with blocks. Okay, so ini dia punya list of treatments and replication sama juga. So kita ada 3 kita ada 3 2 factor, 3 levels each. So kita ada 3 darab 3 iaitu 9 darab 3, 27. So ada 27 sampel. So bilangan sampel dia sama saja dengan kalau kita buat completely randomized factorial design. Cuma bagaimana kita menjalankan eksperimen itu, bagaimana kita apply kita punya treatment, itu sahaja yang berbeza. Okay. Okay, so kalau dari segi sini, kalau kita ambil application dia sebagai blocks, okay, so kita akan buat block yang pertama dahulu. Okay, and then within the block, okay, kita akan randomizekan kita punya treatment. Okay, so treatment ada 3 darab 3 sama dengan 9. Okay, so kita randomizekan. Sebagai contoh di sini, dia dapat 60, 20, 60 kosong, 70, 40 dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat pada laju replikasi ni, maka kesemuanya adalah 1. Okay, so kalau kita lihat, tidak ada perawakan di antara replikasi. Okay, cuma lihat di sini, okay, perawakan di antara replikasi. Tapi kalau factorial design with blocks, maka tidak ada perawakan, okay, di antara replikasi. So kita buat rep 1 dulu, barulah buat rep 2 dan seterusnya. Tetapi perawakan adalah di antara treatment di dalam blok yang sama. Okay, di antara treatment dalam blok yang sama. Okay. Okay.
So itu adalah berkenaan dengan practice 4. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, so clear Okay, so kalau tidak ada apa-apa soalan, kita pergi ke topik yang selanjutnya. Okay. Okay. Okay, semua boleh nampak Okay, so kita telah kita telah berbincang berkenaan dengan factorial design sebelum ini, dan kita telah bincang kita basically ini semua adalah di bawah tajuk more than one factor design of experiment. Okay, so remember, untuk one factor design of experiment, apa yang kita telah belajar adalah ada dua. Untuk one factor experiment kita ada dua. Satu, okay. Okay, so okay, so let me tak clear. Okay, so kita design of experiment, kita telah belajar it is one factor, and then more than one factor design of experiment. Okay, okay, so untuk one factor experiment kita ada completely randomized design, dan kita ada completely randomized block design. So ada dua. Okay, kemudian yang untuk more than one factor, maka kita yang telah belajar adalah factorial design. Factorial design dia ada completely randomized factorial design ataupun factorial design with blocks. Okay. Ya. Okay. Tapi okay, selain daripada itu ada juga untuk more than one factor ni dia ada banyak. Okay, sangat banyak. Okay, so antaranya adalah mixture. Okay, kemudian ada CCRD, rotatable design. Okay, dia ada Taguchi, dia ada Box-Behnken dan sebagainya. Sangat banyak. Okay, okay, tapi paling asas adalah factorial design. Itu yang kita perlu tahu. Okay, itu perlu tahu sebab ianya adalah yang paling asas. Okay. Okay, seterusnya. Okay, so ni kita dah belajar. Kita discuss. Okay. Okay. Okay, so selain daripada itu, okay, just yang lain-lain tu kita akan just go through sajalah. Okay, just nak tunjukkan pada you, so you tahu benda perkara ni apa ni wujud dan digunakan. Okay,
Sebagai contoh, Central Composite Rotatable Design, CCRD, biasa digunakan untuk optimization. Okay. And then kita juga ada Mixture Design. Okay, Mixture Design ini dia adalah unik sikit. Okay, di mana okay. So kalau kalau kita ada sebagai contohnya, kita ambil contoh yang ini. Okay, yang contoh kita sebelum ini. Okay, 2 cm 15 minit. Okay, 2 cm persegi. Iaitu dia punya luas permukaan bagi kentang tersebut. Kemudian akan digoreng selama 15 minit. Okay, so kalau kita lihat di sini, dia ada 2 faktor. Satu faktor luas permukaan. Yang kedua adalah faktor masa penggorengan. Kan? Okay. So dia ada 2 faktor. Kalau kita lihat faktor ini, dia tidak bersandaran. Bukan hasil tau. Bukan result dia, tapi maksudnya faktor tu sendiri. Dia tidak bersandaran antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau saya nak tingkatkan luas permukaan ini kepada 10 cm², ianya tidak akan menjejaskan masa. Sebab masa masih lagi sama. Jadi bermaksud perubahan bagi satu faktor tidak dihadkan oleh faktor yang satu lagi. Okay, begitu juga dengan dari segi masa penggorengan 15 minit. Okay, tapi kalau kita nak jalankan penggorengan sehingga 1 jam pun, okay, tak jadi apa-apa masalah. Okay, so kerana dia tidak mempengaruhi faktor yang satu lagi. Okay, so itu yang biasa. Tetapi kadang-kala ada kajian yang mana apabila kita ubah satu faktor, maka faktor lain juga akan turut berubah. Okay, sebagai contoh, katakan kita nak buat tepung goreng. Okay, katakan kita nak buat tepung goreng. Okay, nak buat tepung goreng pisang. Macam Adabi punya tu lah. Okay, so ini you punya produk. Okay, tepung goreng pisang. Okay, dalam tepung ini, maka dia terdiri daripada campuran beberapa jenis tepung. Okay, so sebagai contohnya kita ada tepung beras, kemudian mungkin ada tepung gandum. Okey. Kemudian kita ada juga tepung jagung lah katakan. Okey. Apabila kita kita nak prepare, okey, ini semua akan dicampurkan dan dia akan jadi 100%. Dia akan jadi 100%. Okey, 100% ini kita akan gunakan untuk salutan. Okey, kita akan jadikan dia sebagai salutan, bahan salut. So, andai kata kita nak buat kajian, kita nak tahu berapakah dia punya proportion, dia punya pecahan dia. Beras ni kalau kita lebihkan, apa yang akan berlaku? Gandum kalau kita lebihkan, apa akan berlaku? Dan sebagainya. Okey? Okey, so dalam kes ini, katakan saya nak tingkatkan beras. Okey, katakan saya nak tingkatkan beras. Ini 1/3 kan, 0.33. Ini pun 0.33. Ini 0.33. Katakan saya nak tingkatkan yang ini jadi pada 0.5. Kan? Okey. Jadi kepada 0.5. Dia punya pecahan dia. Maksudnya separuh. So apa akan jadi pada ni? Apa akan jadi? Maka kedua-dua ataupun salah satu perlu dikurangkan.
Sebab apa perlu dikurangkan? Kerana jumlah dia mestilah 100%. Dia tak boleh 110%. Jadi jumlah dia mestilah 100%. Okay, so dengan itu, apabila kita tingkatkan beras, ketika kita ada beras, itu kita ada jagung, itu kita ada gandum, sorry. Gandum. Okey. Asalnya dia 0.3, 0.3, 0.3. Tapi kalau kita nak tingkatkan beras daripada 0.3 kepada 0.5. Contoh. Okey. Apa akan jadi pada ini? Boleh tak mereka boleh tak mereka meningkat juga? Tak. Ya. Hello. Ada soalan ni? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Okey. So salah satu mungkin boleh. Tetapi mesti ada yang turun. Dua-dua naik tak boleh. Okey? Dua-dua naik tak boleh. So salah satu mesti ada yang turun ataupun dua-dua turun. Sebagai contoh, dia akan jadi 0, ini kan? Okey? Dia akan jadi 0.25. Sini akan jadi 0.25 sebagai contohnya. Okey, ataupun yang ini dua-dua menurun. Ini dua-dua menurun. Ataupun yang ini dia meningkat, dia jadi 0.4, tapi yang ini akan jadi 0.1 saja. Jadi bermaksud perubahan pada satu komponen akan menyebabkan perubahan pada komponen yang lain. Itu yang kita namakan sebagai mixture design, iaitu dia punya jumlah komponen mesti sama dengan 1. Okey, jumlah komponen dia mesti sama dengan 1. Ini adalah mixture design. Okey. Okey. Okey, kemudian mixture design ada pelbagai dia punya design dia. Okey, so ini contoh-contoh beberapa. Kita ada simplex lattice, kita ada augmented simplex centroid. Okey, dan kita ada juga simplex lattice, simplex centroid. Oh, okey, dua. Saya letak di sini dua saja. Okey. Okey. So kemudian selain daripada itu, kita juga ada apa yang dinamakan sebagai split plot design. Ini juga adalah more than one factor design of experiment. Okay. Okay. So itu adalah berkenaan dengan design of experiment. So sekarang kita akan lihat statistical test. Okay. So bagaimana dia punya urutan dia? Okay. Pertama sekali. Okay. So pertama sekali kita akan ada objektif. Kita akan ada problem statement. Dari sini kita akan dapat dia punya objektif. Okay. And then dia akan buat dia punya design of experiment. Okay. Design of experiment. Selepas tu jalankan uji kaji. Okay, jalankan uji kaji. Selepas itu, you akan dapat data. Data ini perlu diproses. Okay, data ni perlu diproses. Okay. Supaya dia akan menghasilkan ilmu. Okay, so kalau ianya tidak diproses, maka dia tidak akan jadi ilmu. Okay. Biasanya data ni adalah dalam bentuk numbers. So bagaimana kita nak translate ni kepada ilmu? Okay, di sinilah datangnya statistical test. Okay,
So di sini datangnya statistical test. Apabila you all dah ada data, okay, so you all dah ada data, so dengan itu you perlu jalankan ujian statistik supaya you akan dapat convert daripada numbers, just numbers saja, okay, kepada ilmu. Okay. So sekarang ini semua kebanyakannya you dah belajar. Okay, so ini kita akan buat sebagai satu review. Okay. Dari segi terms kita dah bincang sebelum ni. Apa yang dimaksudkan dengan factor, treatment, parameter. Okay. Okay. Dari segi data analysis, setelah kita dapat data, macam saya kata tadi, maka kita akan dapat a lot of numbers. Okay, what does the numbers mean? Okay, sebab itu kita kena analyze kita punya data. So daripada kita analisis kita akan dapat ilmu. Okay, so the main purpose of data analysis, okay, determine whether factor has effect on response is significant, i.e. significant difference. Okay, remember, apabila kita jalankan analisa, kita ada hypothesis. Okay, so di situ kita nak lihat sama ada hypothesis mana yang betul, hypothesis null ataupun hypothesis alternate. Okay, kemudian kalau ada effect, pertama kita nak tahu ada kesan atau tidak ada kesan. Andai kata okay, tidak ada kesan, dan that's it lah. Okay, so kita kata dia tidak ada kesan. Okay, tak perlu lagi nak elaborate, dan you cuma perlu beritahu kenapa, apakah kemungkinan kenapa ianya tidak ada kesan. Concentration yang lemah ke, yang rendah ke, dan sebagainya. Okay, kemudian kalau ada kesan, okay, apa tu, faktor mana yang mempengaruhi, okay, dan bagaimana dia mempengaruhi. Okay, so itu kita akan gunakan statistical analysis juga. Okay, 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 so kita lihat, kita akan discuss beberapa jenis ujian statistik. Okay, yang paling simple sekali adalah t-test. Okay, so t-test ini adalah apabila kita nak compare two groups of data. Okay, you want to compare two groups of data. Okay, sebagai groups of data. Kenapa kita kata groups of data? Basically, apabila kita jalankan uji kaji, apabila kita nak tentukan kesan sesuatu perkara itu, maka at least kita kena ada dua group. Okay, sebagai contoh, katakan kita nak tentukan kesan apa idea tadi? Okay, tepung goreng tadi ya. Oh, ini mixture tak boleh. Okay, katakan kita nak tentukan kesan, okay, yang ini. Okay, tapi kita ambil yang satu saja untuk kita mudahkan. Apakah kesan daripada masa penggorengan? Okay, apa kesan masa penggorengan? Okay, kesan masa penggorengan. Okay, so bermaksud apabila kita nak tentukan kesan masa penggorengan, maka kita perlu ada at least dua level. Okay, sebagai contoh kita ada 200 darjah Celsius, kemudian kita juga ada 150 darjah Celsius. Okay, sebagai contoh. Kalau kita tak ada dua level, kita cuma ada satu level saja, boleh tak kita tentukan kesan? Kita buat eksperimen pada 200 darjah Celsius saja. Kita tak boleh nak tentukan kesan. Sebab bila kita nak tentukan kesan dia, okay, maka kita perlu ada at least dua supaya kita boleh bandingkan. Kalau dia satu saja, seolah-olah macam ianya malah lah. So, bila dia semua sekali malah, maka kita tak boleh nak tentukan dia punya kesan. Okay. Sebagai contoh, katakan kita
Okey, katakan kita ada dua ni, 200 darjah Celsius dan juga 150 darjah Celsius. So, ini kita punya treatment. Okey. So, ini kita punya treatment 200 darjah Celsius dengan 150 darjah Celsius. Okey, so apa kita buat adalah kita akan jalankan uji kaji eksperimen. Kemudian kita akan buat 3 replikasi. Okay, so daripada 200 ini akan ada 3. Okay, so akan ada 3 yang yang kita akan jalankan. 3 rep. Rep 1, rep 2, rep 3. Yang ini pun ada 3 rep juga. Rep 1, rep 2, rep 3. Okay, kemudian daripada ini kita akan average dia. Ratakan dia. Okay. Setelah kita nak average ini, macam mana kita nak tahu apakah kesan 200 dengan 150? Kita akan compare. Okay, kita akan compare. So bila kita compare, what are we comparing? It is comparing between means. We are comparing between means. Where does this mean comes from? It comes from a set of data. This is another set of data. Okay, so sebab itu bila kita kata compare between sets of data, basically what we are doing is comparing between the means lah. Okay. Okay, so kembali tadi. Okay. Okay, so student t-test adalah to compare two sets of data ataupun two groups of data. Okay, macam tadi contoh tadi. 150 dengan 200. Lebih daripada two sets of data maka tidak digalakkan untuk guna t-test. Okay. So can be one tail ataupun two tail. So yang ini saya rasa kita tak perlu go. Okay. Itu detail. Okay. So remember untuk t-test ianya hanya melibatkan comparison between two sets of data. Okay, two sets of data sahaja. Okay, kalau andai kata kita ada more than two sets of data. Okay, sebagai contoh, kalau kita ambil contoh tadi, okay, maka kita ada okay. Okay, tak. Yang sini semua. Okay, more than two sets of data. Okay, contoh, masih lagi one factor. Tadi 2 level, sekarang kita ada 3 levels. Yang tadi adalah 100 darjah Celsius. Okay, 100 darjah Celsius. So ini berapa sets of data? Okay, so 200 ada dia punya one set of data. 150 dia akan ada one set of data. Maka 100 juga akan ada one set of data. Okay. So dalam kes ini ianya masih lagi one factor experiment. So now we are comparing between 3 sets of data. Okay, iaitu 100, 150 dan juga 200. So we are comparing between 3 sets of data. So apabila we are comparing between 3 sets of data, maka kita tidak boleh guna lagi t-test. Okay, kita tak boleh guna lagi t-test. Walaupun kita guna secara multiple. Okay, sebagai contoh, kalau macam ni tadi, kita ada 3 ABC tadi. Kita ada ABC. Okay. So kemudian kita guna sebab t-test cuma boleh 2 saja. So kita gunakan t-test untuk compare ni. And then compare ni. Okay, and then compare ni. Kan? So maksudnya
banyak kali t-test, maka itu tidak digalakkan. Okay, so lebih baik kita gunakan ANOVA. Okay, so lebih baik kita gunakan ANOVA. Okay. Okay, so ANOVA stands for Analysis of Variance. Saya rasa you semua dah tahu dah. Okay. Design specifically for multiple sample analysis should be used instead of multiple t-test. Itu yang saya dah tunjukkan tadi. Okay. So ANOVA, tetapi ANOVA tujuan dia adalah untuk kita tentukan sama ada atau tidak ada perbezaan yang signifikan. Itu saja. Okay, ada ataupun tidak ada. Okay, tapi dia tidak boleh tahu antara mean tu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu dia tidak dapat tentukan. Okay, so ini contoh dia. Jadi untuk kita tentukan mean mana yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, maka kita perlu buat apa yang dinamakan sebagai multiple means comparison test ataupun post hoc dan sebagainya, yang mana ianya terdiri daripada Duncan, Fisher ataupun Tukey. Okay, Duncan, Fisher ataupun Tukey, ya. Okay. Bila kita gunakan ANOVA, okay, sebagai contoh, satu control, dua treatments, okay, asalkan kita compare, tak kira apa nama, asalkan kita compare between more than 2 sets of data, maka kita perlu guna ANOVA. Sebagai contoh, satu control, dua treatment, total comparing between 3 sets of data. Okay, 4 treatments tu, ya biasalah. Okay, so so kita kena gunakan ANOVA. Okay, so setelah kita jalankan ANOVA, andai kata, okay, so di sini kita jalankan ANOVA. Okay, so kita jalankan ANOVA. Apabila dia not significant, stop. Di situ saja. Okey, bila dia not significant, maksudnya tidak ada perbezaan yang ketara. Okey, remember kita punya null hypothesis dan juga alternate hypothesis. Okey. Okay, bila kita nak buat test, kita kata null hypothesis bermaksud ini adalah mean kan. Maksudnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Maksudnya tidak ada perbezaan. Kalau H alternate, at least, okay, one mean is significantly different. Okay, itu saja yang Nabi tahu. Ini adalah ANOVA. Okay, dia kata, okay, bila kita jalankan sama ada ianya result tadi adalah tiada perbezaan yang signifikan di antara sampel, di antara mean, ataupun jika ada, okay, jika ada, kalau ada, maka itu saja yang dia tahu. Dia tidak tahu apa di antara mean yang manakah yang lebih, yang berbeza secara signifikan. Okey. Okay, jadi apabila kita dapat ianya tidak signifikan, P adalah lebih besar daripada 0.05, maka kita kena accept bahawasanya not enough proof. Saya kata apa tadi? Dia punya ni adalah less than 0.05. Okay, jadi kalau P more than 0.05, okay, assuming that kita ambil confidence interval at 95%, maka tiada perbezaan kritikal. Okay, kalau P ini dia less than 0.05, maka ada perbezaan
significant. Okay? Okay, so apabila kita dapat P adalah more than 0.05 bermaksud kita terima H null dan kita reject H alternate. Okay, sebab dia kita reject H alternate. Okay. Okay. Kemudian selain daripada itu, kita dah tahu ia ada, katakan kita dapat ini. Ada perbezaan signifikan, tapi bagaimana kita nak bandingkan antara min tu, yang mana satu lebih tinggi, mana satu lebih rendah. Okey, maka kita akan buat multiple means comparison test. Saya panggil sebagai post hoc. Okey. Okey. So MMCT ini paling biasa kita akan gunakan Duncan lah dalam food science. Tapi boleh juga Tukey, Fisher dan sebagainya. Okay. Okay. So itu adalah dia punya multiple means comparison test. Okay. So ini adalah contoh saja. Okay. Ini menggunakan SAS. Okay. So apa yang saya dah sebut tadi adalah kita apa yang kita namakan sebagai one way ANOVA. Okay, so tadi if two sets of data, maka kita punya t-test. Okay, two sets of data, t-test. More than two sets of data, ANOVA. ANOVA. Okay, if more than one factor, sorry. Okay, if it is more than one factor, okay, so kita boleh guna sebagai two-way ANOVA. Okay, so kita ada t-test, kita ada one-way ANOVA. Saya tak boleh kata macam ni. It is ANOVA, okay, tetapi if it is one factor, it is a one-way ANOVA. Okay, bila more than one factor, maka ianya adalah two-way ANOVA. Okay. Okay. So yang kita telah bincang tadi adalah one way ANOVA. Dia straightforward, yang mana kita akan buat ANOVA, lepas tu kita buat post hoc ataupun MMCTM, multiple means comparison test. Okay, kalau two way ANOVA, ianya kita gunakan kalau ada dua faktor ataupun lebih. Okay, untuk dua faktor eksperimen, kita boleh guna one way ANOVA, tapi kena buat dua kali. Okay, kena buat dua kali. Sebagai contoh, okay, tak cepat. Okay. Okay, saya buat kita discuss yang penting lah. Okay. Okay, so kalau kita buat one way ANOVA. Okay, so kita buat one way ANOVA. So it is straightforward. Okay, kita ada data. Okay, ini one way ANOVA. Okay, so basically kita ada data. Lepas tu kita buat one way ANOVA. Lepas tu buat post hoc. Okay, so itu. Tetapi kalau dia ada dua two way ANOVA,
Maka apa yang kita boleh buat adalah, okay, so kita ada data, kita buat two-way ANOVA. Okay, and then lepas itu kita buat two-way ANOVA, and then post hoc. Okay, kemudian if significant, maka kita boleh buat two-way ANOVA. Okay, so dia berbeza one-way ANOVA. Okay, so yang two-way ANOVA kita buat post hoc. Selepas itu jika significant maka kita buat, okay, sorry, significant maka kita buat one-way ANOVA. Okay, so two-way ANOVA dia ada dua step. Okay, pertama kita jalankan two-way ANOVA yang mana dia akan, yang ini dia akan memberi kita kesan, okay, dia akan memberi kita kesan faktor. Okay, dia akan beri kita kesan faktor, faktor A, faktor B, okay, dia punya interaksi dan sebagainya. Okay, tapi lebih detail adalah apabila selepas itu kita buat one-way ANOVA. Okay, lepas tu kita buat one-way ANOVA. Okay, so ini dua. Ini semua saya pasti you all semua dah belajar. So ini sebagai revision saja. Okay. Okay, selepas itu, okay, apa kelebihan untuk buat two-way ANOVA? Bila kita buat two-way ANOVA, okay, maka kelebihan dia, okay, adalah kita dapat tentukan kesan setiap faktor. Okay, kita dapat tentukan kesan setiap faktor. Okay, iaitu sebagai contoh kalau kita ada dua faktor, so apakah kesan faktor 1, apakah kesan faktor 2. Okay, kemudian kita juga boleh tentukan kesan interaksi, okay, di antara, okay, di antara, tentukan kesan interaksi di antara faktor. Okay, kita ambil satu contoh. Contoh yang tadi. Mana dia? Okay, ini, okay, kita ambil contoh ini. So dia ada dua faktor. Okay, faktor pertama adalah ianya luas permukaan. Faktor kedua adalah masa penggorengan. Okay, so bila kita buat two-way ANOVA, dia akan beritahu kita apakah kesan luas permukaan, kesan individu, apakah kesan masa penggorengan, kemudian apakah kesan interaksi di antara luas permukaan dengan masa penggorengan. Okay, so interaksi, sorry, interaksi, ini nombor 3, luas permukaan dengan masa penggorengan. Okay, secara objektif. So kita boleh tentukan, okay, apakah faktor yang memberi kesan secara signifikan. Okay? Okay, Doktor. Okay, good. Okay, kemudian you dah dapat ini. Okay, kemudian interaksi. Bagaimana you nak katakan ada interaksi yang signifikan, bagaimana kita nak explain that interaction, dan kita buat one-way ANOVA. Okay, sebab itu dia ada dua step.
Okey, sebab tu untuk two-way ANOVA dia ada 2 step. Sebab step pertama dia akan tentukan kesan setiap faktor, okey, dan interaksi. Okey. So kesan yang kedua dia akan tentukan kesan interaksi di antara faktor. Macam mana dia akan tentukan kesan interaksi. So bagaimana? Iaitu sebagai contoh, kita katakan macam tadi, luas permukaan versus dengan masa penggorengan. So adakah ini akan meningkat, ini akan menurun dan sebagainya. Okey. Okey, so itu adalah bagaimana kita yang paling basic lah, iaitu sama ada guna t-test ataupun guna ANOVA. Okey, kalau guna ANOVA bergantung. You boleh guna, kalau satu faktor guna one-way ANOVA. Kalau 2 or more factors guna two-way ANOVA. Okay, kalau 3, 4, 5 faktor pun boleh guna two-way ANOVA. Okay? Okay, clear tak? Clear, doktor. Okay, good. So, nanti boleh buat Okay. Okay, so yang lain-lain ini adalah dia additional lah. Okay, you boleh tengok dalam nota tu Okay, yang lain-lain ni dia additional, bukan yang basic lah. Kalau itu you boleh kaji sendiri. Okay, so concluding, okay, last sekali. Okay, last sekali. Okay. Mana pergi? Oh, dia dah hilang. Okay. Dah sekali dia terus hilang Bukannya. Okay. Saya just nak conclude. Documents. Okay. Sekejap sorry saya tertekan tadi. Okay. Okay, so ni kita discuss semua. Okay, concluding your statistics study. Okay. Okay, so kena setkan macam mana kita nak conclude kita guna statistics. So macam kita dah beritahu, kita dah discuss sebelum ni, it is based on probability. So you have to set your confidence interval. Usually kita guna 95%. Kenapa 95%? Because it is common practice. Okay, if you want to use 99% pun boleh, tapi most probably you akan lebih sukar untuk dapat dia punya perbezaan yang signifikan lah. Okay, disebabkan oleh bila kita deal with makanan, biological samples, maka dia punya it has a higher degree of heterogeneity. So in order for us to capture that, so usually kita akan guna 95% confidence interval. Okay, so significant difference, okay, kita dah discuss tadi, alternate null hypothesis ataupun alternate hypothesis. Okay. Okay. Last sekali, just one more slide. Okay, statistical software. Sorry. Okay. Okay, sorry. One more slide saja. Okay, statistical software. Okay, a curse of a blessing. Kita ada banyak software. Kebanyakan sekarang akan gunakan SPSS. Okay, tetapi understanding is the essence of statistical analysis. Okay. Kalau tak akan ada apa kita namakan sebagai RIFO. You all semua dah tahu kan FIFO. First in, first out kan. Okay, tapi kalau statistical software ni dia ada fenomena RIFO, iaitu rubbish in, flowers out. Okay, kenapa? Kerana usually kalau seseorang itu dia tidak faham tentang asas statistik, maka bila digunakan statistical software, okay, apa yang berlaku adalah
dia akan letak statistical software ni, okay, dia akan beri apa-apa pun, kita letak sampah pun dia akan beri kita flowers. Okay, so sebab itu adalah penting untuk you understand what you are doing, the basics of statistics before using statistical software. Okay? Okay. Ada apa-apa soalan? Okay, so kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ini. Okay, kemudian okay, untuk minggu hadapan, okay, so minggu hadapan tidak ada kuliah kerana hari jadi agung. Okay, selepas itu akan ada mid-sem. Okay, so kita mid-sem setakat 3 pada apa yang kita telah belajar pada hari ini lah. Okay. Okay, so kalau ada apa-apa boleh email ataupun WhatsApp kalau ada apa-apa soalan. Okay, kalau perlu, okay, sesi Q&A kita boleh adakan pada hari Isnin hadapan, setengah jam ataupun 1 jam. Okay, untuk preparation for your mid-sem exam. Okay, so itu you all kena decide lah. Kalau ada, kalau perlu saya boleh adakan lah. Kalau tidak perlu, tidak mengapa. Okay, boleh study sendiri. Doktor. Okay? Ya. Yeah. Mid-sem 1 jam juga. Mid-sem 1 jam. Oh, okay. Mid-sem. Open ke close, doktor? Sekejap saya check ya. Doktor, kalau ada problem line macam mana, doktor? UKM punya wifi ni kadang-kadang putus-putus, doktor. Ya. Yeah. Oh, you all kat UKM kan? Ya, doktor, terperangkap. Bukan you all tak perlu datang ke? Dah sampai dah, doktor, Prof. Okey, mid-sem ni saya present ke? Tak present kan? Nanti you all nampak pula ni. Tak. Boleh je kalau yang Prof, kalau buat sehari macam apa yang lepas-lepas punya sem boleh ke? Sehari maksudnya? 24 jam. Dalam masa 24 jam tu siapkan apa yang mid-sem yang Prof nak bagi tu. Oh. Oh, you nak buat 24 jam eh? Okay. Prof. Sebab kat sini line dia teruk lah Prof. Hari tu pun saya macam masuk kelas, lepas tu dia macam saya terkeluar macam tu lah. Okay. Okay, nanti saya tengok dulu. Okay, nanti saya consider dan saya akan inform lah. Baik doktor, terima kasih. Yang setakat ni saya bagi masa 2 jam. 2 jam. 2 jam. Senang je ni. Sejam pun boleh habis ni. Saya rasa 2 jam memadai kot. 2 jam pun dah lama ni. Okay, so kita buat macam tu lah. 2 jam sajalah. Tak perlu 24 jam. Terlalu lama. Prof, Ya. Macam mana saya nak menggambarkan soalan untuk mid-sem ni, ada tak contoh yang Prof boleh bagi? Contoh saja. Dia berkenaan dengan design of experiment. Saya akan bagi contoh
then you kena jawab apakah jawab soalan berkenaan dengan design of experiment. So basically apa, dia open book lah. Sorry. Okay, dia open book tapi tak boleh bincang Boleh. Okay. Okay, jangan risau. Tidaklah begitu susah. Okay, kalau you faham apa yang telah ada dalam nota tu, insyaAllah boleh jawab lah. Okay. Okay, so setakat ni dulu. Okay, nanti jumpa lagi 2 minggu. Okay, so Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof, boleh tak saya nak bercakap dengan Prof seorang je? Boleh, tunggu. So just tunggu je lah, nanti bila diorang dah tak ada nanti boleh discuss. Prof, Ya. yang praktis 4 tu kan hari tu saya ada buat. Lepas tu bila Prof tunjukkan time kelas tadi, saya rasa saya macam ada salah tau dekat yang table 2 tu. Kalau saya nak minta izin, kalau saya hantar balik boleh tak? Macam pembetulan. Okay, hantar balik. Prof bagi tempoh sampai bila? Sampai esok. Sampai esok. Okay, saya siapkan sekarang juga. Terima kasih Prof. Okay.